Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So kita continue video kita tentang geometric sequence and series. Okay, so untuk geometric ada satu bahagian terakhir di geometric yang kita akan belajar tentang sum to infinity. Okay, so sum to infinity hanya wujud pada geometric. Arithmetic tak ada. Okay, hanya wujud pada geometric dan dia mesti memenuhi syarat di mana sum to infinity, which is kita simbolkan sebagai S infinity, hanya wujud pada sequence, geometric sequence yang R-nya di antara negative 1 to 1. Okay, maksudnya soalan atau sequence kamu mestilah R-nya berada di kawasan ini sahaja. Okay, kalau R, contoh kamu ada soalan R-nya 2, okay, sequence itu tidak akan ada formula S infinity. Tetapi kalau kamu ada R equals to 0.5, okay, dia berada di kawasan ini kan, 0.5. So, sequence yang ini akan ada S infinity. So, tolong alert. S infinity hanya wujud pada R yang berada di kawasan negative 1 to 1. Okay, this is the formula for S infinity. Formula dia simple. Kita ada A divided by 1 minus R. Okay, so kita akan tengok macam mana kita nak guna formula S infinity ni pada soalan di muka surat 10. Okay, kita tengok kepada example 18 di muka surat 10. Okay, dia bagi the second term of a geometric progression. Second term is 32. So, kita keluarkan maklumat. Second term T2 is 32 and the fifth term T5 is equals to 4. Find the first term, common ratio and sum to infinity. Okay, ada tadi kita dah cuba buat soalan yang pattern lebih kurang macam ni. Okay, T2 kita nak cari A dan R. A dan R, so kita mesti tukar T2 dan T5 dalam bentuk yang ada A dan R, which is kita akan guna formula Tn dia. Okay, so untuk T2 is equals to 32. Kalau kita tukar T2 ini ke dalam bentuk formula Tn, dia adalah A R. Okay, A to the power of R, A R to the power of 1. Okay, and this is equals to 32. Same goes untuk T5. Kalau T5 kita ada equals to 4, formula untuk T5 adalah AR4 equal 4. Okay, so kita nak cari A dan R. Tadi kita dah tengok pattern soalan yang sama, which apa yang kita boleh buat di sini adalah, kalau ini adalah equation 1, ini adalah equation 2, untuk geometrik kita akan buat proses bahagi. Okay, so equation 2 boleh divide dengan equation 1. So kita ada equation 2 AR4 equal 4. Equation 1 adalah AR equals to 32. So kita akan buat proses bahagi, which kita akan dapat A boleh potong atas bawah jadi bahagi. Kemudian kita tinggal R4 divided by R, hanya tinggal R cube equals to 4 divided by 32. Boleh tekan calculator, akan dapat nilai 1/8. So, if you want to find R, dia adalah punca kuasa 1/8. So, R adalah 1/2. Okay, so bila kamu dah dapat R, kita akan next untuk cari A. So, A boleh ganti dalam equation yang pertama. So, equation pertama kita ada AR equals to 32. AR adalah half. And kita cari nilai R equals to 64. So, kita ada R half, A is 64. Now, soalan nak final A dan R dan kita nak cari sum to infinity. Okay, if you look at the R, dia adalah half. Half is in between negative 1 to 1. Okay, so 0.5 dekat sini. So, maksudnya soalan ini atau sequence ini boleh ada sum to infinity. So, formula sum to infinity adalah A over 1 minus R. So, tinggal plug in saja A dan R. Okay, so A adalah 64
1 minus R adalah half. So kita akan press calculator untuk dapat nilai 128. So S infinity untuk soalan ini adalah jumlahnya 128. Okay, now untuk example 19, tolong highlight sikit soalan example 19. Okay, ini penting untuk kamu pandai express recurring decimal. Okay, kalau tengok daripada chapter 1, bila kita ada bar, bermaksud decimal selepas 4, 5 ni dia akan berulang 4, 5, 4, 5, 4, 5 bentuk begini. Okay, dia nak kita express 0.454545 yang continuous ini sebagai satu fraction. Okay, dalam satu fraction yang termudah. So aim kita adalah daripada decimal yang berulang ini kita akan bentukkan dia menjadi fraction. So kita boleh pakai konsep S infinity. Okay, macam mana nak buat? Madam akan tunjuk. Okay, kita ada 0.45, kita ada bar pada 45 which bermaksud 0.454545 ... Okey, dia boleh berulang 45 itu continuously. Tetapi madam ambil sampai 3 pattern saja, 45 45 45. Okey, now next adalah kita akan equalkan dia. Madam nak tukar bentuk ini kepada bentuk lain sikit. Okey, tengok dahulu madam tulis. Madam akan tulis sebagai 0.45 which means madam ambil yang depan dahulu. Okey, yang ini. And then madam akan plus dengan 0.0045. Okey, mana datang yang ini? Tadi madam dah ambil 0.45 which yang bahagian sini. Okey, yang depan ni. Now madam nak tambah lagi satu 45 sini. So dia mesti, disebabkan madam nak tambah 45 yang ini, dia akan jadi 0.00 bahagian sini. Tadi sudah ada 0.45. Now madam nak tambah sikit lagi 45 di belakang. So dia akan jadi 0.0045. Okey, now madam nak tambah lagi. Nak tambah yang mana? Yang belakang sini, 45 yang terakhir ni. So maksudnya madam perlu tambah 0.0000 and baru 45 yang terakhir. Okey, 0.000045 plus ... Okey, yang bahagian sini kalau kamu perhatikan, kita buat balik operasi tambah, kita sebenarnya akan dapat balik yang bahagian atas ini. Okey, so once kita dah letak dalam bentuk series macam ni, dah cuba dapatkan series dia, so kita akan take note. Okey, nilai A adalah 0.45 yang bahagian sini. Kemudian kita perlukan R. Okey, so R kita boleh dapat dengan cara term yang kedua kita divide dengan term yang pertama. So R adalah T2 divide by T1. Okay, which kita ada 0.0045 divided by 0.45. Okay, so dari sini kita akan jumpa nilai R-nya adalah 0.01. Okay, so next apa yang kita akan buat setelah ada nilai A dan R, kita akan apply formula S infinity, kerana formula S infinity itu dia adalah S infinity equals to A over 1 minus R. Okey, so maksudnya kalau kita tambah semua ini, hasil tambah 454545 yang repeating ini, dia akan sehingga infinity lah, continuously. Kalau kita tukar kepada formula S infinity ini, kita akan ada bentuk per. Okay, which menepati kehendak soalan, kita nak recurring decimal ini ditukar kepada bentuk fraction. So kita tinggal masuk sahaja nilai A, which is kita ada 0.45 bahagi 1 tolak R adalah 0.01. Okay, so kita akan jumpa S infinity atau nilai 0.454545 continuously akan bernilai 5/11 kalau dalam fraction. Okay.